Ketua. Terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih kepada semua ahli-ahli yang berhormat yang telah pun mengambil bahagian dalam pembahasan peringkat jawatankuasa Kementerian Pengangkutan. Sekiranya diberikan 20 minit, saya tak dapat jawab semua satu persatu ahli-ahli parlimen sebab tadi ada lebih kurang 20 ahli parlimen yang telah pun membahaskan di peringkat jawatankuasa. Kalau 20 minit hanya secara peratannya 1 minit untuk menjawab setiap ahli parlimen. Namun begitu, setiap daripada persoalan yang ditimbulkan sudah tentu telah pun diambil kira dan diambil pertimbangan oleh pihak Kementerian Pengangkutan dan semua jawapan-jawapan pun ada di sini. Dan sekiranya tak dapat dijawab secara lisan, maka akan diberikan secara bertulis. Untuk menjawab persoalan yang berhormat Ipoh Barat, berkenaan dengan Jabatan Laut, setiap kapal yang keluar dan masuk di kawasan perairan dan pelabuhan Malaysia adalah dipastikan dalam keadaan yang baik dan selamat, termasuk mempunyai peralatan navigasi dan komunikasi seperti radar, Global Positioning System dan saluran Very High Frequency (VHF). Pergerakan setiap kapal akan dipantau oleh JLM melalui Sistem Automatic Identification System ataupun AIS sebelum kebenaran keluar dari pelabuhan diberikan. JLM sentiasa memastikan keselamatan perairan dan keselamatan kapal. Kementerian juga sentiasa memastikan setiap kapal tempatan dan kapal asing yang beroperasi di perairan Malaysia mempunyai lesen perkapalan dalam negeri yang perlu diperbaharui berdasarkan syarat lesen yang telah pun diberikan. Saya tahu apa yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat berkenaan dengan satu insiden yang memang sekarang ini belum ada apa-apa hasil siasatan menunjukkan di mana kapal tersebut. Namun begitu memang dia masih dalam perhatian pihak kementerian bersama-sama dengan Kementerian Luar Negeri supaya kita sama-sama terus memberikan perhatian terhadap insiden tersebut dan juga isu tersebut. Yang keduanya berkenaan boleh saya dapat sedikit penjelasan. Ini kehilangan kapal lah, menunjukkan bahawa ada kekurangan sedikit lah, perlu mengambil inisiatif. Saya hairan, kita boleh guna pakai satelit dan sebagainya untuk kenal pasti di mana kapal itu hilang. Kerana this is the most busiest waterway in the whole world. Yang Berhormat, kalau nak kesan pun dia kapal tu kena ada dibuka dia punya AIS tu. Kalau dia sudah tutup AIS, satelit pun tak boleh cari. Itu permasalahannya. Jadi apakah punca sebenarnya berlaku kehilangan kapal itu? Kita ada pelbagai teori yang tak boleh kita rumuskan. Jadi bukan masalahnya kita tak dapat kesan melalui satelit. Kalau kapal itu sendiri telah tutup AIS itu, dia tak boleh dikesan. Ya, itu yang menjadi masalah kepada insiden ini. Yang keduanya, untuk makluman Yang Berhormat Ipoh Barat berkenaan dengan cadangan pengubahsuaian stesen kereta api Ipoh. Kerajaan melalui ARC telah bersetuju dengan cadangan pembangunan usaha sama tanah rizab kereta api di sebahagian lot 37331 milik RAC bersebelahan dengan stesen kereta api Ipoh, Perak. Cadangan pembangunan usaha sama tanah rizab kereta api tersebut telah dicadangkan oleh pihak SSI Perak dengan berkonsepkan TOD yang dikenali sebagai Projek Pembangunan Hartanah Ipoh Central, melibatkan cadangan pembangunan tanah rizab kereta api milik RAC berkeluasan 68.5 ekar. Hal ini MOU telah pun ditandatangani pada tahun 2021 dan kemudiannya Memorandum Agreement telah pun ditandatangani pada tahun 2022. Jadi kedua-dua belah pihak RAC dan juga SSI sedang mengadakan perbincangan lanjut untuk memuktamadkan butiran-butiran cadangan pembangunan hartanah tersebut. Jadi memang tanah tersebut di stesen kereta api Ipoh memang akan diberikan pertimbangan. Saya juga nak memberikan jawapan kepada Yang Berhormat Jerantut, memandangkan Yang Berhormat Jerantut merupakan jurucakap Kementerian Pengangkutan di sebelah pihak pembangkang. Memang banyak perkara yang telah dibangkitkan oleh Yang Berhormat Jerantut. Saya ucapkan terima kasih atas keprihatinan Yang Berhormat. Memang dari segi penjenamaan semula KLIA kepada Terminal 1 dan Terminal 2 itu permohonan daripada MHB. Dia tak ada kena-mengena dengan kerajaan, memang pihak MHB memohon supaya dipertimbangkan, dan apabila saya membawa memorandum jemaah menteri ke kabinet untuk kita menentukan hala tuju berkenaan dengan perjanjian operasi ataupun operating agreement di antara kerajaan dengan MHB, ini salah satu perkara yang dipohon oleh pihak MHB. Jadi kita luluskan, dan dari segi penjenamaannya dia lebih kepada pemasaran lapangan terbang tersebut. Dan ditanya juga di manakah kepala untuk penjenamaan ini? Memang tak ada kepala peruntukan. Sebab kos penjenamaan ini tidak melibatkan
peruntukan daripada pihak kementerian. Semua kos penjenamaan dari segi rebranding, pemasaran dan juga papan-papan tanda dan sebagainya, semuanya akan ditanggung oleh pihak MHB. Berkenaan dengan rolling stock KTMB, pertambahan ETS, memang ini sesuatu yang kita telah pun tahu bahawa ramai juga ahli-ahli yang berhormat, terutamanya daripada utara, daripada Perak, daripada Kuala Lumpur, meminta supaya perkhidmatan ETS ini dapat ditambah. Memang saya bersetuju bahawa perkhidmatan ETS ini adalah antara perkhidmatan yang paling popular dalam KTMB. Dari segi keuntungan kepada KTMB, ETS ini merupakan antara penyumbang kepada pendapatan KTMB yang utama. Jadi sudah tentunya kita memberikan perhatian kepada perkhidmatan ETS ini. Sukacita saya menyatakan bahawa dalam butiran 010600 pembelian rolling stock KTMB, projek baru yang sedang dalam pelaksanaan ialah perolehan 10 set ETS berjumlah 574 juta dan perolehan 12 set 3-car komuter utara berjumlah 297 juta. Cuma saya telah pun membincang dengan pihak kementerian untuk melihat apakah model perolehan yang paling baik untuk pihak kementerian. Sama ada kita menggunakan model seperti yang biasa, kita beli terus melalui perolehan tender, ataupun mungkin ada cara lain seperti ada lease model sekarang, iaitu dengan proses sewaan supaya mana-mana pembekal mereka sewa kepada kita sebagai operator dan mereka juga bertanggungjawab kepada maintenance. Cuma perkara ini belum lagi dimuktamadkan, memang perkara ini akan diberikan perhatian secara khusus supaya kita dapat memastikan bahawa kapasiti untuk ETS ini dapat ditambah. Bukannya kita tak nak tambah perkhidmatan ETS ini pada hujung minggu. Memang kita tahu permintaan cukup tinggi. Tetapi seperti yang kita tahu, apabila kapasiti terhad, kereta api ini dia dari segi turnaround itu tak boleh terlalu cepat. Sebab ini adalah perkhidmatan Kuala Lumpur ke utara. Kalau sampai Parang Besar 5-6 jam. Jadi turnaround itu dia bukannya mudah dapat kita teruskan untuk menambah trip seterusnya. Sila. Ya, terima kasih Yang Amat Menteri. Apakah tujuan kita untuk membina double track dahulu untuk kita nak percepatkan perjalanan kereta api daripada utara ke selatan, dari selatan ke utara. Yang keduanya kita tengok bila kita ada double track masih lagi jangka masa yang sama. Sepatutnya perjalanan kita kekerapan perjalanan itu dipertingkatkan bila kita dah ada double track ini. Minta pandangan daripada. Ya, memang saya tahu apa yang Yang Berhormat nak cujakan. Memang double track tu ada. Cuma maksud saya ialah kekerapan itu juga melihat kepada rolling stock. Ada track, tapi dari segi set kereta api itu tak mencukupi. Itu sebabnya kita tambah. Kita memang nak tambah. Memang ada perancangan seperti yang saya katakan, nak tambah lagi 10 set ETS itu supaya kekerapan dapat ditambah. Jadi perancangan ini daripada dulu. Kita mulakan dengan 10 set, 12 set dan sebagainya. Memang ada pelbagai pertambahan yang telah pun dilakukan dari tahun ke tahun. Jadi ada juga set-set ETS ini yang telah lama, yang mungkin perlu diselenggara dan sebagainya. Jadi memang saya faham bahawa harapan nak tambah kekerapan itu pun saya nak tambah. Itu pun saya berharap bahawa kekerapan itu dapat ditambah supaya dapat memberikan keselesaan dan juga kepada penumpang-penumpang yang ingin menggunakan perkhidmatan tersebut. Seterusnya Yang Berhormat Jerantut juga ada membangkitkan berkenaan dengan Aerotrain. Untuk makluman Yang Berhormat, Aerotrain itu memang kita tahu, yang saya pun telah berikan banyak penjelasan melalui media apa yang berlaku dan apakah hala tuju kita, iaitu pada ketika ini memang pihak MHB sedang pun untuk melihat bagaimana untuk memperbaiki Aerotrain yang sedia ada. Untuk projek menambah baik ataupun meningkatkan Aerotrain itu memang telah di-award tahun lalu lagi. Tahun lalu lagi memang sudah di-award, tetapi dia mengambil proses dan masa untuk kita persiapkan projek tersebut yang setakat ini masih belum lagi dapat disiapkan. Jadi memang itu dalam perhatian kita dan memang saya sendiri pun tak puas hati bahawa Aerotrain itu memberikan masalah dan juga imej yang tak baik kepada negara. Tetapi Aerotrain itu dari segi projek ataupun proses perolehannya dia bukan melalui peruntukan daripada kementerian. Itu sebabnya Aerotrain itu tak ada dalam peruntukan pembangunan kita. Sebab Aerotrain itu adalah di bawah penyelenggaraan dan juga perolehan oleh pihak MHB ataupun operator lapangan terbang yang telah pun diberikan tanggungjawab tersebut. Perkara-perkara lain
bas feeder Jerantut saya akan bagikan secara jawapan secara bertulis. Kos MRT 2 memang telah pun ada penjimatan dan memang nanti saya akan bagikan secara bertulis ada di sini. Seterusnya saya nak menjawab untuk MRT 2 ada. Jerantut juga ada memakikan satu perkara yang saya ingin memberikan makluman kepada semua sebab ini mungkin ramai juga yang bertanya. Kos asal MRT 2 ialah 38 bilion. Ada penjimatan 8 bilion, ada perubahan skop dan sebagainya. Dan kos sebenar selepas MRT 2 ini disiapkan ialah pada 30 bilion ringgit Malaysia. Berkenaan dengan jualan My50. My50 ini memang sesuatu yang agak memberikan keselesaan kepada penumpang-penumpang sebab My50 ini dia menjimatkan kos pengangkutan kepada warga kota. Warga kota ini bukannya orang Kuala Lumpur saja, bukannya orang Selangor saja. Yang mendapat manfaatnya ramai rakyat Malaysia dari seluruh negara. Daripada Kelantan ramai, daripada Terengganu ramai, daripada Sabah ramai. Yang bekerja ataupun belajar di Kuala Lumpur, mereka menggunakan PAS ini setiap hari untuk mereka berulang alik daripada tempat tinggal mereka dengan tempat bekerja mereka. Justru itu memang program ini sesuatu yang telah pun dimulakan pada tahun 2018 dan satu fakta yang saya nak perbetulkan apabila kita mulakan dulu bukannya RM200, kita mulakan dengan RM100. Tetapi sudah tentu semasa pandemik COVID, kerajaan pada ketika itu turunkan sampai RM30 dan dinaikkan semula menjadi RM50 sekarang ini, itu sebabnya My50. Jadi My50 ini setakat 17 Mac untuk tahun ini saja, 3 bulan pertama, sudah ada langganan sebanyak 398,712 PAS langganan. Jadi secara puratanya setiap bulan kita melihat kepada hampir 150,000. Secara konsisten hampir 150,000 orang melanggan PAS bulanan ini. Jadi ini memang sesuatu yang memberikan manfaat kepada lebih 100,000 warga yang bekerja dan tinggal di ibu kota. Seterusnya Yang Berhormat Aitam, saya ucapkan terima kasih kepada mantan menteri atas keprihatinan kepada kaki tangan kontrak SPAT. Saya nak memberikan butiran iaitu pada dasarnya JPA telah bersetuju untuk mengekalkan kaki tangan kontrak SPAT sekurang-kurangnya selama 5 tahun. Di mana tempoh tersebut bermula pada tahun 2023. Tempoh tersebut akan dilaksanakan dengan kaedah 3 tambah 2 tahun di mana kementerian kini sedang berurusan dengan SPA bagi tujuan pelantikan secara kontrak. Dalam tempoh tersebut, kementerian akan terus mengadakan perancangan mengenai hala tuju perjawatan pegawai kontrak ex-SPAT ini supaya kementerian telah menyediakan peruntukan sebanyak 31.763 juta bagi menampung emolumen kaki tangan kontrak former SPAT yang kini sedang bertugas berbagai jabatan dan bahagian di kementerian. Jadi memang kita tahu bahawa selepas SPAD dimasukkan dan diterapkan dalam Kementerian Pengangkutan, memang ada pakar-pakar dan juga bidang-bidang yang kita memerlukan kepakaran mereka dan memang pekerja-pekerja ini akan kita terus pastikan mereka terus berada dalam kementerian dan satu kontrak yang lebih panjang dapat kita pastikan. Saya tahu bahawa sebelum ini memang apabila diberikan tahun 2019 itu kontraknya hanya 2 tahun dan memang ramai yang mengeluh bahawa dia tidak ada satu security ataupun kepastian dari segi kontrak mereka. Jadi ini sesuatu yang kita tambah baik. Saya rasa memang Yang Berhormat Aitam pada ketika menjawat Menteri Pengangkutan pun ada telah berusaha dengan JPA untuk memastikan kontrak ini lebih panjang. Seterusnya berkenaan dengan pendigitalan. Yang Berhormat Aitam, kita mengambil maklum dan kita memang ada pelbagai perancangan seperti yang Berhormat pun maklum. Dan antara perkara yang kita ingin lihat ialah berkenaan dengan e-plate ini. E-plate ini memang sesuatu yang telah pun banyak kali saya dengar pembentangan sejak tahun 2018 lagi. Jadi memang ini sesuatu yang bukan mudah dilaksanakan tetapi kita akan cuba untuk lihat bagaimana pelaksanaannya. Seperti yang disarankan, kalau apa-apa pelaksanaan kita tidak akan mewajibkan. Kerana kalau kita mewajibkan e-plate, saya tahu juga ramai yang akan mengeluh. Kalau katakan pemilik kenderaan lama ni, kalau nak minta mereka semua tukar e-plate, sudah tentu ada kos tambahan. Jadi mungkin kalau pelaksanaannya perlu untuk kenderaan-kenderaan baru, mungkin beransur-ansur kita laksanakan. Jadi sesuatu yang akan dilihat bersama-sama dengan kita perubahan dari segi sistem. Seperti yang dikatakan, MySiap
memang masih menggunakan sistem mainframe. Itu sebabnya dalam kita nak mengubah MySikap ini, saya telah pun meminta supaya Jawatankuasa Pendigitalan melihat apakah hala tuju yang terbaik. Adakah kita kekal dengan mainframe ataupun kita ke arah crowd system. Memang dari segi pendigitalan, agensi-agensi kerajaan, banyak agensi yang akan ke arah crowd system supaya data-data ini kita simpan dalam cloud system, tetapi juga ada isu-isu keselamatan yang perlu kita lihat supaya pastikan semua perkara-perkara ini dapat kita pastikan dia tidak ada masalah pelaksanaan. Yang Berhormat Menteri, sedikit je Yang Berhormat. Terima kasih atas jawapan yang lengkap. Kita memang setujulah kerana pendigitalan tu dah lama kita sebut. Tapi saya nak bertanya Yang Berhormat, tadi ada disebut tentang pendigitalan e-plate. Saya rasa salah satunya saya setujulah di mana dia tak boleh buat pada kenderaan yang sedia ada. Dia kena buat secara berfasal. Adakah yang kementerian melihat penlibatan syarikat insurans? Beratus juta pampasan dibayar kerana kereta hilang. Mungkin itu juga memberi satu rebate kepada mereka yang nak tukar. Pada waktu itu cuma wajibkan yang baru dan kita boleh bagi syarikat aksesori juga pasang. Saya rasa ini akan mengharmonikan keadaan. Terima kasih. Ya, saya rasa Yang Berhormat Aitam sendiri amat memahami masalah pelaksanaan. Itu yang akan kita akan mendapat pelbagai rintangan. Memang syarikat-syarikat insurans ini pernah pun membuat pembentangan kepada kementerian untuk melaksanakan pelbagai inisiatif ini. Sebab ia juga akan menguntungkan mereka. Kalau sekarang ini banyak pampasan-pampasan dikeluarkan oleh syarikat insurans sebab kecurian kereta. Kalau ada sistem yang lebih baik memastikan kecurian ini dapat dikurangkan, sudah tentu akan menguntungkan mereka. Jadi memang kita mengalu-alukan syarikat-syarikat insurans untuk memberikan pandangan dan cadangan kepada pihak kerajaan, termasuklah untuk projek VEP atau RCVEP di utara. Memang pernah ada syarikat insurans yang mencadangkan supaya pelaksanaannya dilaksanakan bersama-sama dengan syarikat insurans. Kita akan lihat dan pertimbangkan mana-mana permintaan ataupun cadangan daripada syarikat insurans. Untuk Yang Berhormat Tanjung Karang, ferry di Langkawi, memang Langkawi ni kita tahu 5 akan datang dalam masa 2 bulan. Jadi ferry ini antara perkara yang amat penting. Setakat ini terdapat 6 operator ferry Langkawi yang mengendalikan sebanyak 12 ferry pelbagai kapasiti dan beroperasi bergantung kepada permintaan penumpang. Jumlah 12 ferry ini adalah mencukupi pada masa ini memandangkan permintaan penumpang sekadar 5 trip sahala setiap hari. Tetapi namun begitu, untuk 5 memang kita tahu bahawa permintaannya akan meningkat dan saya telah pun meminta supaya Jabatan Laut untuk berbincang dengan semua syarikat operator supaya pastikan syarikat-syarikat operator ini menambah kekerapan ferry semasa 5. Sebab 5 itu memang sesuatu program yang besar dan kerajaan telah pun memberikan perbelanjaan yang besar untuk kita memastikan pelaksanaan 5 ini dapat dibuat dengan baik. Satu perkara yang saya nak sentuh sedikit supaya ramai, sebab saya dengar tadi ramai yang menyentuh. Okey, MH17 ini. MH17 ini pembicaraannya telah pun selesai. Dan ada jawapan secara spesifik di sini, tapi saya kena cari, iaitu untuk MH17 ini, kerajaan telah pun menyalurkan sumbangan sebanyak 27,849,000 untuk sumbangan pembicaraan tragedi pesawat MH17 ini. Tetapi ia telah pun dapat diselesaikan dan dalam hubungan ini, kes ini telah ditutup sepenuhnya. Peruntukan yang disediakan bagi sumbangan Malaysia ke atas pembicaraan nasional tragedi pesawat MH17 yang berjumlah 15 juta bagi tahun 2023 akan diselaras semula. Kes ini telah selesai. Namun begitu, kita faham bahawa belum ada keadilan kepada mangsa-mangsa. Kita akan terus pursue isu ini melalui pelbagai platform dan sudah tentu dari segi kedudukan dan juga position kerajaan akan juga kita bincang bersama-sama dengan Wisma Putra. Tetapi sudah tentu hak dan juga apa yang berlaku kepada MH17 ini kita tidak lupakan dan kita akan terus perjuangkan supaya keadilan dikembalikan kepada mangsa-mangsa NOK. Sedikit lagi. Saya bagi masa 5 minit lagi. 5 minit lagi. Terima kasih. Jadi ada banyak persoalan tadi berkenaan dengan pengangkutan awam bandar. Banyak ahli-ahli yang berhormat, saya tak sebutkan mana satu persatu, tetapi pengangkutan awam bandar diperuntukkan sebanyak 992 juta. Saya faham dari segi minda ahli yang berhormat.
Sebab saya pun pernah duduk di sebelah sana ataupun sebagai backbencher. Apabila kita tengok angka besar ni, sudah tentu tanya, untuk kawasan saya berapa, untuk bandar ni berapa, untuk negeri ni berapa. Tetapi hakikatnya saya nak bagi tahu secara terus terang, dari segi 992 juta ini, kebanyakan peruntukan ini adalah untuk satu projek khusus saja, iaitu 800 juta untuk RTS Link di antara Johor Bahru ke Singapura. Ini di bawah pengangkutan awam bandar sebanyak 992 juta. 800 juta dikhususkan untuk perbelanjaan RTS Link tahun ini. Ada juga program dana bantuan sementara bas berhenti-henti ataupun ISBSF dan program transformasi perkhidmatan bas henti-henti SBST berjumlah 177 juta. Jadi ada dua program ini untuk seluruh negara. Dari segi angkanya memang tak besar sebab ini bas ialah kepada operator-operator. Umpamanya ISBSF ini ialah subsidi kerajaan untuk membantu operator-operator memastikan laluan-laluan sosial ini dapat kita teruskan. Umpamanya di kawasan-kawasan luar bandar, bandar-bandar kecil dan sebagainya. Namun begitu kita akan terus perkasakan supaya lebih banyak subsidi dapat kita pastikan dapat disalurkan. Untuk SBST ini tahun ini akan bermula di beberapa laluan baru, terutamanya di Kuching, di Kota Kinabalu, di Melaka. Saya tahu bahawa di Sabah, ramai ahli-ahli Parlimen Sabah mengatakan bahawa pengangkutan awam di Sabah kurang memuaskan. Ini sesuatu yang hakikat. Jadi kita sudah tentu nak cuba mendapatkan peruntukan yang lebih supaya lebih banyak program SBST ini dapat dilaksanakan. Dan operator-operator ini biasanya kita melantik operator-operator swasta untuk melaksanakan perkhidmatan ini. Jadi kerajaan bayar kepada operator supaya mereka operate laluan-laluan ini. Termasuk juga Kamunting yang berhormat Bukit Kantang tadi ada berkenaan dengan rapid commuting. Saya tahu rapid commuting ini sebab tahun 2019 kita bincang mengapa kita tutup laluan tersebut. Sebab permintaannya agak kurang. Jadi sekarang rapid tak operate lagi laluan itu. Tapi saya akan cuba mendapatkan syarikat operasi lain. Mungkin di Ipoh, umpamanya MyBus di Ipoh, di Serenggara ataupun dioperasikan oleh Perak Transit. Mungkin Perak Transit juga boleh mengambil alih laluan tersebut. Itu antara intervensi yang cuba kita buat untuk pastikan lebih banyak pengusaha-pengusaha bas ini dapat membantu operasi di kawasan masing-masing. Saling Jaya minta celah sikit. Tadi disebut subsidi diberikan kepada pengusaha swasta untuk menjalankan operasi bas. Cuma persoalan saya adalah sekadar memberikan subsidi untuk mereka berjalan, adakah ianya sebenarnya telah pun mengekang inovasi dari segi bus route tersebut yang mana mereka hanya sekadar berjalan dan tidak tukar perjalanan bas mereka dan kekerapan mereka mengikut keperluan setempat. Terima kasih. Dia ada dua skim yang Muhammad. Yang pertamanya ISBSF. ISBSF ini ialah untuk membantu kawasan-kawasan laluan-laluan tidak ekonomik. Ada lagi satu skim ialah SBST. SBST kerajaan boleh pastikan nak lalu laluan mana, kekerapan berapa. Tapi kos yang lebih tinggi. Jadi itu adalah isu-isu berkenaan dengan kekangan kewangan kita. Kalau boleh saya nak lantik semua SBST. Tapi dari segi praktikalnya agak sukar untuk kita untuk mengawal perbelanjaan itu. SBST itu sudah tentu dia lebih stabil perkhidmatannya. Sebab kerajaan boleh tentukan nak laluan mana kita nak jalan ni. Nak berapa kekerapan. Setiap hari ada berapa kekerapan untuk laluan tersebut. Boleh, tak ada masalah. Tetapi cuma kosnya meningkat. Tetapi tahun ini memang kita sudah tambah pun laluan untuk SBST ini. Jadi saya hanya tinggal 1 minit, sedikit saja. Minta respon tentang naik taraf untuk sempadan. Kereta api ke sempadan. Ya. Saya tahu yang Muhammad, Rentau Panjang memang konsisten untuk dah banyak kali meminta. Kita akan lihat memang dari segi kapasiti KTMB, laluan KTMB di Pantai Timur, kita tak lupakan Pantai Timur. Memang sekarang ini masih ada beberapa projek penambahbaikan landasan-landasan kereta api di sepanjang Pantai Timur. Jadi untuk sampai ke Rantau Panjang, saya akan cek balik apakah status sekarang ini dan satu yang memang kita setuju bahawa kita harap memang dapat menghubungkan negara Thailand juga supaya laluan kereta api ini boleh menghubungkan bukan saja dalam negara kita tetapi juga dengan negara jiran kita. Jadi ada banyak perkara lagi yang saya tak sempat untuk menjawab sebab kekangan masa. Bukan saya tak nak jawab, memang ada banyak perkara yang saya harap dapat perjelaskan termasuk ECRL. ECRL memang on track, dia dah 40%. Ada isu-isu
berkenaan dengan umpamanya kampung terjejas, jajaran belum mendapat pampasan, itu kita akan pastikan pampasan sudah tentu ada. Kalau ada pengambilan rumah melalui jajaran ini, sudah tentu pampasan akan diberikan. Tetapi dari segi jajaran, Yang Berhormat, ia telah diputuskan. Mereka tak dimaklumkan. Ya, kadang-kala saya tak tahulah mungkin dari segi spesifiknya, tetapi biasanya notis telah pun diberikan. Dan dari segi pendengaran awam telah pun dilaksanakan. Cuma kalau ada kes spesifik Yang Berhormat boleh tulis kepada kita. Saya akan minta supaya pihak MRL Berhormat, melihat isu ini agak urgent ya, Berhormat. pampasan ini. Sebelum 5 sekurang-kurangnya taksi di Langkawi itu dapat tahu sama ada boleh. Taksi nak dicerminkan. tinted glass Yang Berhormat Langkawi, saya dengar tadi. Nak tinted glass untuk taksi. Tapi kalau kita bagi kepada Langkawi, tempat lain akan minta. Tapi saya akan tanya dulu apa pandangan daripada JPJ. Kalau boleh kita tak ada masalah. Memang dari segi dasar tinted glass itu saya yang buat perubahan tahun 2018 untuk kita memberikan sedikit kelonggaran dari segi tinted glass itu. Memang itu sesuatu yang boleh kita laksanakan, tapi cuma saya kena dapatkan detail daripada pihak JPJ. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak, semua ahli Yang Berhormat. Saya memberikan komitmen bahawa semua jawapan-jawapan ini akan kita strukturkan semula supaya dapat diberikan kepada ahli-ahli Yang Berhormat melalui jawapan bertulis. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Ahli-ahli